saya rasa kita nak move on kepada satu insiden yang telah pun berlaku. Tetapi kita tak nak cakap tentang insiden ini sangatlah. Tetapi kita nak cakap tentang mengapa insiden seperti ini dijadikan sebagai isu politik dan adakah cara bagaimana kita dapat elak daripada insiden-insiden macam ini dijadikan bahan politik. Sebab bagi saya, Syaril, bila kita menjadikan insiden seperti ini satu pengisian bagi perdebatan politik, ia sangat tidak membantulah dari segi pembangunan negara. Sebab banyak lagi benda yang kita boleh bincang, tetapi ini yang menjadi senjata bagi kedua-dua belah pihak. Ya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah satu insiden yang berlaku di Menara Condong Teluk Intan, ya, di mana ada satu majlis penganjuran kebudayaan Guangdong, dan kita nak bagi background. Guangdong Festival ini mengikut hikayat Cina, Guan Yu adalah seorang general yang hebat daripada dinasti Han, dan dia juga dikenali oleh sebagai Guangdong, dan dia diingati sebagai seorang wira lah, sebagai seorang revered figure and superhero in the eyes of Chinese people. Jadi dia diraikan lah, ini latar belakang kepada Guangdong ini. So bila nak diraikan, maka adalah majlis-majlis, dan antaranya majlis yang telah pun dibuat di Menara Condong Teluk Intan dan juga beberapa tempat yang lain di Malaysia nak meraihkan Guangdong ini. Guangdong ini, minta maaf. Tetapi jadi isu sebab sewaktu perarakan itu dibuat, bendera China, People's Republic of China, telah pun dikibar oleh peserta perarakan tersebut yang merupakan warga negara China. Ya. So jadi isu lah sebab kita ni ada sebahagian daripada masyarakat Melayu terutamanya yang fobia dengan apa saja benda daripada negara China. Contoh bendera China. Dan PAS telah pun menunggang isu ini seperti biasa. Antara kepakaran PAS adalah 3R. Jadi ini adalah 3R dan mereka tunggang habis. Dan macam-macam tuduhan telah pun dibuatlah, termasuk menuduh Yang Berhormat Ngah Komeng, ahli Parlimen Teluk Intan, sebagai antara penganjur kepada program ini. Dan saya difahamkan memang dia tak terlibat langsung lah, Ngah Komeng. So kita nak jernihkan nama Ngah Komeng di KS. Tetapi Syaril, antara benda yang pelik adalah di majlis tersebut ada juga bendera-bendera negara lain. Thailand, Vietnam. Sebab peserta Guangdong ini datang daripada warga negara asing dan juga warga negara Malaysia. Mereka jemput peserta-peserta ataupun mereka yang nak meraihkan Guangdong ini datang ke Malaysia untuk cultural festival ini. Tetapi tidak ada fokus kepada bendera Siam, bendera Thailand ataupun bendera Vietnam. Fokus adalah kepada bendera China. Ada yang kata sebab ada banyak insiden tentera laut China mencerobohi Laut China Selatan, Sarawak, Sabah dan sebagainya. Tetapi dijadikan isu untuk menakut-nakutkan, seolah-olah ini merupakan satu kegagalan cultural quotient. Tak jaga sensitiviti orang Melayu ataupun rakyat Malaysia, kibaran bendera China. Dari segi undang-undang, saya nak cakap bahawa memang polis pun telah keluarkan satu kenyataan bahawa penganjur langgar syarat permit. Sebab dalam permit tu warga negara asing tak boleh berarak. Ya, so okeylah, memadai polis membuat tindakan sebab dia langgar soal isu permit. Tetapi soalan yang lebih besar, Syaril, adalah
kenapa kita selalu terperangkap dalam isu-isu macam ini? Dan ini menjadi satu benda yang memomokkan rakyat kita, terutamanya orang Melayu. Dan sebenarnya polis dah keluarkan kenyataan. Kalau kesalahan berlaku adalah pelanggaran permit. Kalau kita fokus kepada isu ini, ia tidak membantu dari segi hubungan, bukan hanya hubungan antara China dan Malaysia, tetapi hubungan di dalam negara kita. Hubungan antara etnik. Dan saya nak ambil contoh lah, Syaril, yang lagi satu. Setiap tahun, kedutaan Jepun dan masyarakat Jepun akan menganjurkan bon odori. Tak ada pun kita ada satu ketika dalam ada. Tapi itu dari sudut agama. Tapi tak adalah kita vilify Japan. Dia kata kalau nak adakan. Tapi orang Jepun sahaja yang boleh pergi sebab ada unsur-unsur agama dalam bon odori itu. Tetapi mereka masih lagi menghormati bon odori. Expat Japan boleh pergi. Tapi yang ini reaksi dia berbeza. So soalan yang lebih besar, Syaril, adalah bila isu macam ini timbul, apakah cara yang terbaik untuk kita tangani isu macam ini? Dan yang kedua, bagi penganjur sendiri, apa yang perlu mereka ingat sebelum mereka menganjurkan sesuatu program yang boleh dijadikan isu? Di Malaysia ni memang perlu ada sensitivity yang tajam terhadap apa yang orang boleh terima, apa yang masyarakat boleh terima, apa yang masyarakat tak boleh terima. KJ dah sebut tentang permit dan juga pelanggaran syarat-syarat permit. Saya baca juga kenyataan pihak polis, kes ini disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mengibar bendera asing di tempat awam. So itu pun ada pelanggaran, bukan hanya dari segi perarakan tu tak boleh ada warga bukan Malaysia, tetapi bendera tu sendirilah. Dan saya fikir perkara ini memang tak wajar berlaku. Tapi apa yang kita nak bincang ialah reaksi yang berbeza apabila benda yang serupa berlaku. Tak wajar dari segi undang-undang kita terima, tetapi reaksi dia dijadikan bahan politik, dijadikan isu kecaman. Saya nak lebih kind kepada Malaysia sebab saya rasa memang di seluruh dunia bendera yang berbeza akan mengundang reaksi berbeza KJ. Kita sedia maklum dalam genosid yang berlaku di Gaza, kalau di setengah tempat di barat, di setting tertentu, mengibarkan bendera Palestin itu, bukan hanya bendera, pakai kifayah pun akan dilihat sebagai satu simbol yang mereka tentang. So, kita dah berada dalam dunia yang kita pun saya lebih bijaksana dalam mengiktiraf benda ni. Apa yang ada dalam perundangan tu satu hal lah. Tetapi apakah isyarat yang disampaikan kepada crowd tertentu dengan simbol-simbol tertentu yang tidak boleh disamakan semua. Sebab dia tak boleh pukul rata. Dalam kes ini, bila masuk saja bendera China, saya rasa dia mengundang satu reaksi yang sukar untuk kita zahirkan dalam kata-kata. Tetapi memang ada satu emosi tertentu. Adakah ia disebabkan sudah lama didoktrin tentang China itu adalah komunis ataupun China itu adalah tempat asal golongan minoriti di Malaysia ni yang mana berkait dengan satu parti yang orang Melayu tak suka. So benda itu semua dia bukannya satu logik yang linear, yang rasional, yang boleh tersusun dengan lengkap penyampaiannya, tetapi ada satu emosi yang saya rasa orang faham apa yang kita maksudkan di sini. Jadi sebab itu dia mengundang reaksi yang berbeza. Kalau bendera lain, saya rasa bendera orang cakap tentang bendera Palestin, saya rasa Palestin bukan satu contoh yang baik, tapi bendera lain lah, Jepun ke Saudi ke, dia tak akan mengundang. Saya nak melanjutkan pemikiran ataupun apa yang disebut oleh Syaril tadi. Sebenarnya fobia tentang bendera Cina ni dia bukan baru-baru ni saja. Kita boleh rujuk kepada pencerobohan laut, ya. Tapi saya rasa itu sebelum itu pun itu bukan asas kepada fobia ni. Asas kepada fobia ni adalah komunisme lah. Dulu. Ya. Tetapi kalau kita tengok negara mana yang merupakan rakan dagang nombor satu kita sekarang? China. So kenapa naratif itu belum lagi melembutkan image China di kalangan rakyat Malaysia? Sedangkan fobia itu datang daripada zaman dahulu, di mana ada tanggapan dan juga ada beberapa bukti sokongan daripada Beijing terhadap PKM, Parti Komunis Melaya. Tapi kita dah
Parti Komunis Melayu telah pun berjaya ditewaskan. China pun dah ada hubungan dengan kita sejak tahun 1974. Kita negara pertama di ASEAN. China sudah menjadi rakan dagang nombor 1 kita. Tetapi dalam cultural imagination kita, kita masih lagi pegang kepada image China Fobia yang ni. lampau. Pandangan saya dua benda. But of course ada pencerobohan tu lah. But I'm saying that is a small concern now. Yeah. I think 2 dimensions to it. Satu ialah external, satu internal. External dululah, iaitu China sendiri, kemampuan dia untuk memegang dan membina soft power di seluruh dunia masih rendah aje. Yeah. Kita taklah sebab kita tak nak sangat jadi Mat Saleh kan. Walaupun KJ makan salmon dan juga avocado. Tetapi ramai orang saya rasa masih lagi memikirkan kalau saya nak pergi universiti barat. Saya dengar lagu rap ataupun lagu apa saja pun barat. Fashion saya adalah barat. So benda tu walaupun sedikit pudar dia masih menjadi the cultural icon tu is western, it's not Chinese. It's not east. So benda tu That's satu interesting, perkara. But internally pun ada faktor juga kerja, iaitu maybe it's not so much about communism ataupun negara China, tetapi negara China adalah, ini sensitif sikit lah tapi saya punya pandangan, negara China adalah asal kepada golongan minoriti di Malaysia yang dilihat oleh golongan majoriti. This is our threat. Economic threat, political threat, it comes from this community. So there is a little bit of an internal dimension. Itu yang dipanggil sebagai dog whistle lah. Code. So bila dia hentam, dia pukul tanah besar, sebenarnya yang menjadi sasaran dia adalah, ataupun kalau bukan dia sasarkan pun, that's where it comes from lah. Dia datang daripada kekhawatiran tersebut, kebimbangan internal sebenarnya, which is projected outwards to China. Macam mana kita nak atasi benda ni? Sebab bagi saya, okay, polis dah buat kenyataan, biar polis menjalankan siasatan. Cuma yalah, bila kita baca komen di media sosial dan sebagainya, benda macam ni dia tidak membantu untuk membina